Satu kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, sementara satu kes dilaporkan sembuh dan 5 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, memaklumkan kes 181 ialah seorang lelaki berumur 36 tahun yang tiba ke negara ini dari Eropah melalui Kuala Lumpur pada 22 Januari lalu. Pengesanan kontak bagi kes tersebut mendapati tidak ada sesiapa dikategorikan sebagai kontak terdekat memandangkan beliau dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 40 kes. 451 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 12,498 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 297 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 93,192 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kebimbangan mendalam terhadap impak penularan wabak coronavirus COVID-19 yang menjejaskan sektor pelancongan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN ke-24, mesyuarat ASEAN Plus 3, China, Jepun dan Republik Korea, Menteri-Menteri Pelancongan ke-20 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN dan India ke-8. Mesyuarat diadakan melalui persidangan video selama 4 hari bermula 2 Februari 2021. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sektor pelancongan mengalami kemerosotan sekitar 36% dalam penerimaan pelancong, sementara ketibaan antarabangsa menurun kira-kira 72% dan kadar penghuni bilik hotel juga merosot. Manakala industri perjalanan dan persiaran juga mengalami pembatalan terbesar pada tahun lalu. Mesyuarat pengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Tong Khon, Menteri Pelancongan Kemboja, dan Tuan Yang Terutama Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia, sebagai naib pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN ke-24 dengan tema Perpaduan bagi Pemulihan Pelancongan yang Mampan dan Bertanggungjawab. Terdahulu diadakan Mesyuarat Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan ASEAN ke-53 NTO dan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan yang lain bersama rakan-rakan dialog pada 2 hingga 3 Februari lalu. Jemaah Menteri meluluskan Pelan Strategik Pelancongan ASEAN 2016 hingga 2025 dengan plan dan tindakan mitigasi menggunakan teknologi digital ke arah lebih berdaya tahan, mampan dan inklusif. Ia adalah mengambil pengajaran dari pandemik serta kemajuan terkini dalam industri berkenaan. Jemaah Menteri juga mengalulukan kajian ke atas impak COVID-19 dan cadangan bagi dasar-dasar dan amalan terbaik bagi pasca Pelan Pemulihan COVID-19 bagi pelancongan ASEAN pada bulan Disember lalu. Ia disokong oleh Kerajaan Kanada melalui kemudahan pelaburan dan perdagangan Kanada bagi kemajuan CTIF dan menyokong kemajuan pasca Pelan Pemulihan COVID-19 berdasarkan kajian sebagai satu keutamaan deliverables ekonomi semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN tahun ini. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN Plus 3 dan India serta badan-badan dan rakan-rakan ASEAN lain juga dibincangkan. Jemaah Menteri menzahirkan penghargaan kepada rakan-rakan dialog dan badan-badan ASEAN atas sokongan dan kerjasama yang akan mengukuhkan kapasiti dan kebolehan negara-negara anggota ASEAN ke arah mengekalkan daya saing dalam sektor pelancongan. Sementara itu, Perdana Menteri bersetuju Kemboja menjadi tuan rumah bagi Forum Pelancongan ASEAN 2021 sehingga Januari 2022. Juga menyertai mesyuarat Datuk Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam MATM ke-24 yang didahului dengan NTO ke-53, mesyuarat pegawai-pegawai kanan dengan rakan dialog, Jemaah Menteri menggalakkan NTO ASEAN dan badan-badan anak syarikat
untuk terus mengukuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat dalam usaha menyumbang ke arah merealisasikan matlamat integrasi menjelang 2025. Dalam pada itu, ke arah pemulihan, Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai perkembangan terhadap pelaksanaan dalam kenyataan bersama Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN mengenai pengukuhan kerjasama untuk menghidupkan semula pelancongan ASEAN. Perkara tersebut dibentangkan semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN melalui persidangan video pada 29 April 2020. Dengan sokongan Kerajaan Australia melalui program kerjasama Kemajuan Australia ASEAN Fasa 2 telah menghasilkan garis pandu mengenai kebersihan dan keselamatan bagi para pekerja dan masyarakat dalam industri pelancongan yang terkandung dalam 2021. Dalam garis panduan tersebut akan meningkatkan lagi keyakinan orang awam dan kepercayaan bagi mengembalikan semula pelancongan di rantau ini. Kepentingan mempercepatkan operasi rangka kerja pengurusan koridor perjalanan ASEAN ATCAF sebagai salah satu program di bawah rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN bagi pembukaan semula fasa. Ia adalah penting dalam meningkatkan keyakinan negara-negara ahli untuk meneruskan aktiviti-aktiviti ekonomi dalam pergerakan penduduk terutama bagi perjalanan penting perniagaan. Mesyuarat juga menumpukan sokongan pelancongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME dan mempromosi peluang-peluang yang sama dalam usaha untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Program vaksinasi juga dialu-alukan oleh negara-negara ahli dan menggalakkan semua pengembara ke rantau dan dalam ASEAN untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Jemaah Menteri juga berpuas hati mengenai perkembangan penandatanganan protokol untuk meminda pengurusan pengiktirafan bersama bagi profesional pelancongan MRADP. Dengan penandatangan tersebut, Jemaah Menteri berharap untuk memasukkan piawaian kecekapan bagi profesional SPA dan kemajuan kurikulum. Ke arah merealisasikan pembangunan pelancongan yang mampan, inklusif dan berdaya tahan, 3 strategi telah dilaksanakan, iaitu mengemaskini penyertaan masyarakat dan sektor awam dalam rangkaian nilai pelancongan, memastikan keselamatan dan mengutamakan pelindungan dan pengurusan tapak-tapak warisan dan meningkatkan tindak balas kepada perlindungan alam sekitar dan perubahan iklim. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat ASEAN Plus 3, China, Jepun dan Republik Korea. Terdahulu diadakan mesyuarat ASEAN Plus 3 APT Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan NTO ke-38 pada 3 Februari lalu. Jemaah Menteri mengambil maklum mengenai para pengunjung ke rantau APT pada tahun lalu merosot sehingga 81.5% berbanding pada tahun 2019. Jemaah Menteri juga bertukar-tukar maklumat dan pandangan mengenai impak COVID-19 dan langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh ahli-ahli APT dan membincangkan mengenai pendekatan strategik untuk menghidupkan semula kerjasama pelancongan APT dengan memfokuskan kepada usaha-usaha pemulihan dan kerjasama rapat dalam melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat bersama. Sehubungan itu, Jemaah Menteri menyokong Pelan Kerja Kerjasama Pelancongan APT 2021 hingga 2025. Jemaah Menteri juga mengambil maklum mengenai sokongan berterusan Republik Korea dan penyertaan aktif dalam aktiviti kerjasama pelancongan ASEAN ROK. Para menteri memuji peranan penting ASEAN China Center, ASEAN Japan Center dan ASEAN Korea Center dalam mempromosi pelancongan rakyat ke rakyat dan pertukaran budaya antara ASEAN dan negara-negara Plus 3 di sepanjang tahun 2020. Sementara itu, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Pelancongan ASEAN dan India yang diadakan secara maya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Thong Khon, Menteri Pelancongan Kemboja dan Tuan Yang Terutama Pralan Singh Patel, Minister of State Independent Charge bagi Pelancongan dan Kebudayaan Kerajaan India. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri melahirkan rasa simpati di atas kehilangan nyawa dan kehidupan rakyat di rantau ASEAN yang terjejas akibat pandemik global COVID-19.
Jemaah Menteri juga mengakui negara-negara di rantau ASEAN terus menghadapi cabaran COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Oleh itu, perlunya usaha-usaha kerjasama ke arah mengurangkan impak pandemik terhadap sektor pelancongan dengan memastikan keselamatan dan pendekatan siap siaga untuk kebangkitan semula pelancongan pasca COVID-19. Sebelum pandemik COVID-19, rantau Asia Tenggara terus menjadi pasaran sumber utama bagi kemasukan pelancongan ke India. India menerima 930,339 pelancong dari negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2019, iaitu hampir 8.51% daripada jumlah ketibaan pelancong di negara ini. Kira-kira 4.7 juta penduduk India melakukan perjalanan ke negara-negara ASEAN pada tahun 2019. Meskipun kemajuan terjejas berikutan situasi pandemik, Jemaah Menteri juga menyatakan beberapa perkembangan berkaitan dengan pelaksanaan memorandum persefahaman melalui aktiviti yang dilaksanakan pada tahun 2020. Antaranya perkongsian amalan terbaik bagi pembangunan dan pelancongan mampan terutamanya dalam perkongsian maklumat dalam pembangunan ASEAN Sustainable Tourism Assessment Tools ASITAT, perkongsian sumber dan kemudahan untuk menyediakan bantuan dalam pendidikan dan latihan pelancongan bagi pembangunan pelancongan yang berkualiti. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri juga bersetuju untuk meningkatkan lagi kerjasama ASEAN-India dalam pelancongan di bawah rangka kerja memorandum persefahaman antara ASEAN dan India dalam memperkukuhkan kerjasama pelancongan dengan usaha dan aktiviti yang dipertingkatkan untuk menghidupkan semula aktiviti pelancongan dalam pasca pandemik COVID-19. Belia Islam di Saran agar terus memainkan peranan penting mengangkat martabat Islam melalui pendekatan dakwah yang berkesan. Bilangan saudara baharu bertambah dengan satu lagi majlis pengislaman di daerah Tempurung. Perincian beritanya dapat diikuti selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Belia merupakan aset yang amat berharga serta tunggak dan kekuatan masa depan bagi sesebuah negara. Perlu diasuh, dididik dan diberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang betul dan sempurna sehingga menjadi insan yang berilmu, berakal dan bertakwa serta berakhlak mulia, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Berucap semasa majlis perasmian program Akademi Dakwah 3.0 kali ketiga, Timbalan Menteri Hal Agama berkata, belia Islam yang berkualiti dan baik adalah belia yang mempunyai syakhsiah, kebolehan dan pengetahuan dengan pengisian yang sempurna dari sudut kepribadian, pendidikan dan kebolehan. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar percaya belia hari ini merupakan golongan yang bersiap siaga mendepani cabaran masa kini, mempunyai ketahanan dan kekuatan fizikal dan mental. Belia hari ini juga merupakan generasi yang produktif, berdaya saing, berwawasan dan dinamik dan bersemangat untuk terus berusaha hingga ke akhirnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Tema program Akademi Dakwah 3.0 ialah generasi pendakwah muda, pemangkin ummah Rabbani yang pada khidmat peramba saya memberi gambaran mengenai belia Islam yang berperanan penting dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab bagi mencapai objektif sebagai ummah Rabbani melalui pendekatan dakwah. Ke arah merealisasikan hasrat tersebut, maka penyertaan para belia dalam program ini sudah setentunya akan dapat mencapai matlamat dan objektif penganjuran program ini. Oleh itu, para belia Islam adalah diharapkan untuk terus berani tampil ke hadapan, memainkan peranan penting mereka dalam mengangkat martabat Islam melalui pendekatan dakwah yang berkesan dan melindunginya daripada diganggu-gugat oleh anasir-anasir luar. Hampir 50 peserta terdiri daripada kalangan ahli rasmi belia da'i berdaftar dan para belia menyertai program ini.
Ia antara lain bertujuan bagi melahirkan golongan pendakwah muda atau barisan pelapis da'i dan menimbulkan kesedaran terhadap kepentingan berdakwah dengan cara yang betul. Juga hadir Abang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usahatetap Kementerian Halal wal Kamah, dan Abang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usahatetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Halal wal Kamah. Pelbagai acara sampingan diadakan sempena Majlis Ilmu 2020. Kali ini diadakan forum bertajuk Kanser, Pencegahan dan Rawatan. Acara berlangsung semalam di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusuk. Forum yang diungkayahkan bersama oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Halal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan di bawah jawatan kuasa kerja acara sampingan bagi sambutan Majlis Ilmu 2020 ini bertujuan bagi mendedahkan kepada orang ramai tentang penyakit kanser dan risikonya serta cara merawatnya di samping untuk mengenal pasti cara pencegahan penyakit kanser. Hadir yang berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Halal Agama. Majlis ilmu seterusnya akan diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurung esok 6 Februari mulai 9 pagi. Rezeki adalah antara perkara yang menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seseorang di dunia yang fana ini mengetahui tentang rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada banyak atau sedikit. Namun, apa yang pasti setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah Jumaat bertajuk Rezeki itu Rahsia Allah juga menyentuh mengenai setiap rezeki manusia itu sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia itu masih lagi berada di dalam alam rahim. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat untuk menulis 4 perkara, iaitu jodoh, rezeki, umur dan kebahagiaan atau kecelakaan. Apabila kita memperkatakan mengenai rezeki dalam kehidupan sehari-hari, maka ramai dari kalangan kita yang beranggapan bahawa rezeki itu hanya dari segi pekerjaan, harta kekayaan dan wang ringgit semata-mata. Perlu diketahui bahawa limpah rahmat dan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dan setiap manusia itu dikurniakan bentuk rezeki yang berbeza-beza antara satu sama lain. Sesungguhnya sihat tubuh badan itu adalah rezeki. Sekiranya kita kurang mendapat rezeki dari segi wang ringgit maupun harta benda, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita dengan rezeki kesehatan. Dengan rezeki kesehatan itu, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih gembira dan penuh ceria, jauh dari kerisauan dan juga kesulitan. Selain itu, mempunyai keluarga yang bahagia itu juga rezeki. Dikurniakan anak itu rezeki. Mempunyai tempat untuk berteduh itu rezeki. Dikelilingi oleh orang yang baik-baik itu juga adalah satu rezeki. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang yang kaya dengan rezeki yang tersendiri, namun terkadang kita sendiri seakan-akan tidak nampak dan kurang menyedarinya. Ini kerana kita selalu merasakan bahawa rezeki itu hanya dalam bentuk wang ringgit dan material sahaja. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Mintalah kepadanya, turutilah segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Insya-Allah rezeki itu akan datang kepada kita. Jumlah saudara baharu di negara ini terus berkembang dan bertambah dengan saudara-saudara baharu daripada pelbagai bangsa dan kaum yang memilih agama Islam sebagai agama pegangan hidup mereka. Pagi tadi, unit dakwah daerah Temburong mengendalikan majlis pengislaman bagi 2 beranak berbangsa Iban. Majlis berlangsung di Kampung Sembuling Lama, daerah Temburong. Asyhadu alla ilaha ashhadu anna. Jimboro anak Ambu 97 tahun dikenali sebagai Arinah binti Abdullah Ambu. Manakala Minah anak Saban berumur 61 tahun dikenali sebagai Dayang Siti Aminah binti Abdullah Saban.
Dari Januari hingga Februari 2021, seramai 3 orang memeluk agama Islam di daerah Temburong. Hadir Abang Haji Roslan bin Haji Sulaiman, pemangku Ketua Pegawai Agama daerah Temburong. Ke arah mendedahkan ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam pada budaya khidmat masyarakat terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Petang tadi persatuan tersebut menyampaikan sumbangan derma kepada 16 orang murid dari 8 buah sekolah rendah. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Datuk Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam kepada guru-guru besar atau wakil guru-guru besar sekolah-sekolah rendah yang terpilih. 2 orang murid setiap sekolah rendah yang memerlukan bantuan menerima sumbangan daripada ahli-ahli persatuan berupa wang tunai yang diperuntukkan bagi membeli baju sukan sekolah. Para hadirin dan penyampaian hadiah kepada para pemenang peraduan melukis Pandu Puteri Tunas Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam 2020 juga diadakan. Peraduan tersebut diadakan bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2020 dengan tema Bayangkan Semua Dunia yang Lebih Baik. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Anggapan mendakwa wanita sering berhadapan kesan trauma dan hilang motivasi sebaik disahkan menghidap penyakit berbahaya antaranya kanser adalah tidak tepat. Sebaliknya, mereka dilihat sebagai golongan yang kuat dan bersedia berhadapan sebarang kemungkinan, termasuk segera menjalani rawatan sebaik mendapat nasihat pakar. Justru, mengendalikan emosi dan fizikal merupakan peranan penting dalam melawan penyakit tersebut. Ikuti laporannya bersama Rinawati Ringan. Menyedari pentingnya semangat untuk terus sihat dan menjalani kehidupan seperti biasa, bekas pesakit kanser dan ibu kepada seorang anak, Dayang Suryani binti Haji Abu Bakar, 48 tahun, berkata, sebaik disahkan menghidap kanser payudara atau triple negative breast cancer tahap kedua, beliau bertemu pakar untuk menjalani prosedur rawatan terbaik. Setiap patient baru ataupun any cancer patient memang kena refer ke PJC, Pantai Jerdong Specialist Center. So pada few days after that saya pun kena refer ke PJC, berjumpa dengan oncologist atau pakar kanser di sana. So diorang review sudah, sebelum saya ke sana memang diorang review sudah kes saja. Jadi diorang memutuskan supaya jangan dulu membuat pembedahan, jalani dulu kemo untuk mengucutkan dulu barah itu. Sebabnya jenis barah yang saya hidapi ialah itu triple negative, yang hanya ada 3 kaedah perubatan, kemo, pembedahan dan radiation. So after a few weeks of chemo, memang berat badan susut. Lepas kemo balik ke rumah, rehat dulu. Sehari 2 tu memang saya bertenaga masih. Tapi lepas 2-3 hari tu memang lemah. Atau proses ubat atau melawan sel-sel di dalam badan. Dorongan daripada ahli keluarga turut memberi kekuatan serta kekal positif kepada Dayang Suryani ketika menjalani apa saja rawatan yang disarankan oleh pakar. Melalui pengalamannya, Dayang Suryani juga menasihatkan apabila seseorang disahkan menghidap kanser, jangan sesekali takut pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan kerana penyakit kanser bukan bererti berakhirnya kehidupan. It's important that you are strong, you have a good family support. What you can do is, you bawa your family to jumpa doktor with you, so that the doctor can explain also to your family how important treatment ni, apa itu ni. Jadi diorang pun faham. Bersempena sambutan Hari Kanser Sedunia, Jambatan Raja Isteri Pergiraan Hajah Saleha dan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dihiasi dengan lampu berwarna jingga dan biru.
Dengan tema Saya Adalah Saya dan Saya Akan, sambutan Hari Kanser Sedunia disambut setiap tahun pada 4 Februari. Sambutan Hari Kanser Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit kanser. Perkhidmatan gunting rambut yang dulunya didominasi oleh warga asing kini diceburi oleh anak-anak tempatan. Dengan sokongan dan bantuan daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 4 orang belia tempatan menyahut cabaran dalam kerjaya tukang gunting dengan membuka kedai berbeku di ruang Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Para pengusaha belia yang terdiri daripada lepasan Pusat Pembangunan Belia ini memulakan operasi kedai gunting barbeku pada 5 September tahun lalu. Mereka telah diberikan grant sebanyak RM2,000 untuk membeli semua kelengkapan kedai berkenaan. Dengan peluang dan sokongan yang diberikan menunjukkan komitmen Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam memberikan platform kepada para belia untuk membuka lembaran baharu dan bergiat aktif dalam bidang keusahawanan yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Manakala sos pedas semakin mendapat sambutan di negara ini, Lanun Hot Sauce antara produk tempatan yang dihasilkan oleh anak tempatan sendiri dan kini boleh didapati di beberapa buah pasar raya di negara ini. Lanun Hot Sauce dihasilkan oleh syarikat Volker Venture pada tahun 2018 dan setakat ini sudah mempunyai 2 produk sosnya. Menurut pengusaha syarikat berkenaan, sos pedas mereka dihasilkan selepas meraih banyak pengalaman dari luar negara dengan merasa pelbagai jenis sos. Ikuti laporan lanjut mengenai kedai gunting barbeku dan Lanun Hot Sauce dalam berita ekonomi Ahad ini pukul 7 malam. Tiga orang perempuan warga negara asing didapati melanggar akta dan peraturan imigresen semasa operasi langis yang dijalankan bersama bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan. Dalam operasi dijalankan sebuah gerai menjual nasi katuk di Kampung Jerudong. Ketiga-tiga warga asing tersebut ditahan dan akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana gagal menunjukkan dokumen yang sah. Penutupan sementara sebahagian jalan di Lebuh Raya Sultan Hasnal Bolkiah menuju persimpangan masuk ke jabatan-jabatan kerajaan menghala kegadung akan dilaksanakan hari ini. Penutupan sementara sebahagian jalan di Lebuh Raya Sultan Hasnal Bolkiah pada 5 Februari 2021 masa 10 malam hingga 6 pagi esok. Ia adalah bagi pemasangan dan pembinaan panel papan iklan di Lebuh Raya Sultan Hasnal Bolkiah dapat dilaksanakan. Justru para pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.